Kadang-kala konflik berlaku antara orang Islam. Kadang-kadang konflik berlaku antara ahli keluarga, antara adik-beradik, antara pasangan suami isteri, penceraian berlaku. Kadang-kala konflik berlaku antara sahabat Nabi SAW dalam perbalahan antara satu sama lain dan membenci orang lain. Ia pernah berlaku. Terdapat kejadian walaupun pada masa sahabat, kita fikir yang mereka semua ini bersatu dan tidak ada perasaan sakit hati di antara mereka. Terdapat kejadian di mana bahkan kaum muhajirun dan orang-orang Ansar yang berjuang bersama, mereka akan pergi berperang bersama, tapi mereka akan bergaduh seperti adik-beradik sesama sendiri. Dan dalam perjalanan kembali mereka berdiri di sebuah perigi cuba meminum air, satu secara tidak sengaja tertolak yang lain dan mereka mula saling memukul. Ia pernah berlaku. Perkara seperti ini memang berlaku. Tetapi walaupun kita tidak bercerita tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, idea bahawa perasaan sakit hati atau perasaan seperti ini yang masuk jauh ke dalam diri kita, yang boleh berakar, itu perkara semula jadi. Ia memang berlaku. Seperti misalnya saya mahu anda menghargai abang-abang Yusuf alaihi salam, punca deritanya keluarga selama bertahun-tahun, dan akhirnya apabila keluarga itu bersatu semula, mereka meminta maaf atas semua yang mereka lakukan. Mereka memohon maaf. Kini istighfar kepada Allah berbeza dari meminta manusia lain untuk memaafkan. Apabila Allah mengampuni dan jika Allah menerima taubat anda, semua masa lalu anda dihapus, semuanya hilang. Tetapi jika anda telah menyakiti saya selama 10 tahun dan kemudian anda datang dan berkata maaf, dan walaupun saya menangis dan saya maafkan anda, adakah itu bermakna saya lupa 10 tahun itu? Tidak. Adakah ingatan kadang-kadang kembali dan menyakitkan hati saya lagi? Sudah semestinya. Adakah pula anda berkata, tidak, aku fikir kamu sudah memaafkan aku? Bukan. Ia tidak seperti itu kerana manusia tidak mampu memaafkan manusia lain dengan cara yang sama yang dapat diampunkan oleh Allah. Pengampunan manusia adalah sesuatu yang lain dan keampunan Allah adalah sesuatu yang lain. Dan kadang-kadang manusia bahkan tidak dapat memaafkan. Sebenarnya, bapa mereka, Yaqub, memberitahu mereka, Saufa astaghfiru lakum rabbih. Aku bahkan tidak akan mendoakanmu sekarang. Aku akan, tetapi bukan sekarang. Sekarang aku masih dalam mood yang sangat teruk. Dengan kata lain, dia tidak dapat membawa dirinya untuk membuat istighfar dengan segera bagi mereka, untuk anak-anaknya sendiri. Anda dapati kes Muhammad Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, mengasihi, rahmat untuk seluruh umat manusia, semua orang. Bapa saudaranya sendiri ketika dia terbunuh dalam pertempuran, dan Hind melakukan kejahatan keji, dia mengunyah mayatnya. Kemudian Hind menjadi Muslim, dia menerima Islam. Allah telah mengampuni semua dosanya. Tetapi Nabi SAW tidak dapat memandangnya. Baginda tidak dapat melihatnya. Kerana apa yang dia telah lakukan menyebabkan bekas luka yang teramat sangat. Ada ghil di situ, perasaan di situ, yang ada kalanya anda tidak dapat singkirkan. Kadang-kala perasaan ini seperti paku yang tertembus ke dalam baju besi. Atau anda merasa seperti harus menyimpan dendam itu atau perasaan itu, atau perlindungan itu. Anda mahu menjauhkan diri dari orang seperti itu kerana anda merasakan bahawa jika anda membiarkannya, nanti anda kecewa lagi, bahawa anda akan diserang lagi, bahawa anda akan terluka lagi. Oleh itu, ia menjadi satu mekanisme pertahanan diri untuk anda. Apabila kita tidak memahami perkara-perkara ini, kami pergi kepada orang-orang yang telah menderita dari penderaan selama bertahun-tahun atau mereka yang telah dianiayai dengan cara yang paling dahsyat, dan kita pula hanya beritahu mereka ini, maafkan sajalah, maafkan saja, tidak mengapa. Anda sebenarnya tidak tahu sejauh mana masalahnya, dan kita boleh saling mendorong untuk memaafkan, tetapi sebenarnya hanya Allah Azza wa Jal yang tahu siapa yang berkebolehan dan siapa yang tidak berkemampuan. Dan sebenarnya bagi orang yang beriman, sebenarnya ungkapan ini sama dalam surah Al-A'raf. Ketika ini diturunkan kemudian, di kalangan sahabat terdapatnya konflik, dan Ali radhiyallahu anhu biasa membuat doa, Ya Allah, jadikanlah aku dan mereka yang aku tidak setuju dengan, jadilakan kami sebahagian dari doa ini, bahawa ghil ini disingkir keluar dari kami. Jadi ini adalah perkara yang sangat nyata bahawa anda tidak dapat singkir di dunia ini. Tapi itu tidak bermaksud bahawa orang yang anda mempunyai perasaan buruk terhadap, orang yang telah menyakiti anda atau dendam itu, atau rasa sakit yang disebabkan mereka, bahawa anda tidak dapat melupakan, bahawa setiap kali anda melihat mereka, anda mengingatkannya dan ia mencetuskan kenangan itu. Semua perkara itu, semua bagasi itu anda membawa ke dalam diri anda, bahawa ia menjadikan anda orang jahat. Ia tidak bermaksud bahawa hati anda tidak baik, atau jika anda benar-benar beriman, bahawa anda harus memaafkan. Allah Azza wa Jal memberi kita ruang untuk memiliki perasaan ini.
Bahkan dia memberikan ruang kepada para nabi mempunyai perasaan itu. Dan Allah juga memberitahu kita bahawa perasaan itu boleh menjadi sangat menyakitkan. Mereka boleh menjadi baju besi yang berat yang selalu anda pakai di sekitar anda. Kerana ketika seseorang memakai baju besi, mereka tidak selesa. Ini bukan perasaan selesa yang ditanggung manusia dan ia sangat sukar untuk lepaskan. Dan mereka juga boleh memarahi anda. Tapi Allah berfirman, ini adalah hari penghakiman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami akan menarik jauh dari mereka apa sahaja yang ada di dada mereka dari sebarang jenis ghil. Ini adalah senario terburuk. Ghil adalah perkara lain juga, ketidakselesaan ghil. Dan juga ghul berasal dari perkataan yang sama yang bermaksud menipu, untuk menipu seseorang atau mengambil lebih banyak daripada bahagian anda. Dan kedua-dua perkara itu berkaitan rapat kerana kadang-kadang anda merasa perasaan ini terhadap seseorang kerana anda merasakan mereka telah melakukan apa yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Mereka mengambil lebih banyak daripada bahagian mereka, atau mereka menipu anda dengan cara tertentu, atau mereka berbohong dengan cara tertentu, atau bahawa mereka telah menzalimimu dengan cara tertentu. Dan kedua-dua perkataan itu saling berkaitan. Sekarang idea ini, bahawa Allah menarik jauh dengan amat kuat. Allah tidak hanya mengatakan ketika mereka pergi pada hari penghakiman, mereka tidak akan mempunyai perasaan buruk. Dia sebenarnya berkata, naza'na. Kami akan tarik ia keluar. Kami akan rentap ia keluar, tarik ia keluar. Perkataan naza' dalam bahasa Arab digunakan untuk sesuatu yang melekat pada sesuatu seperti, anda tahu bagaimana kadang-kadang ada daging yang melekat pada tulang dan ia melekat dan sangat sukar untuk mengupasnya. Atau kadang-kadang ada kulat yang tumbuh di atas pokok dan ia susah tercabut dengan mudah. Itu sebenarnya naza'. Idea untuk menarik sesuatu yang tidak mudah tertanggal atau tapis madu dengan perlahan juga dipanggil naza'. Jadi ideanya adalah ini sesuatu yang ada di dalam. Ia jauh di dalam dan hanya Allah yang dapat membuangnya. Anda mungkin tidak dapat membuangkannya. Allah sendiri campur tangan dalam ayat dan berfirman, naza'na ma fi sudurihim min ghil. Terdapat cara lain juga untuk menyatakan ini. Ma fi qulubihim min ghil yauma izin. Tidak akan ada ghil pada hari itu. Tidak. Allah tidak mengatakannya seperti itu. Dengan cara yang sama, anda harus menghargainya. Anda mungkin boleh memaafkan seseorang dan anda mungkin telah memaafkan. Maka jangan hukum diri sendiri sekiranya anda memaafkan tetapi tidak dapat lupakan. Kerana memaafkan dan melupakan adalah dua perkara yang berbeza.